Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni 'ala bayyinatin mir rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Qul law anna 'indi ma tasta'jiluna bih laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Sadaqallahul azim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, yakni Al-Quran dari Tuhanku. Wa kadzdzabtum bihi, sedangkan kamu mendustakannya. Ma tasta'jiluna bih, tidak ada padaku apa yang kamu minta segerakan itu, yakni dari saksa, dari azab saksa. Inil hukmu illa lillah, hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Yaqussul haqqa, dia menerangkan kebenaran. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baik yang memberi putusan. Ayat ni sekali lagi berbicara dengan musuh-musuhnya, dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Dan Nabi SAW diminta memberitahu kepada kaum musyrikin Quraisy ataupun musuh-musuhnya bahawa Nabi bercakap bukan hanya sebarang. Nabi bercakap sesuatu berkenaan dengan akhirat adalah berdasarkan kepada keterangan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bercakap pasal keesaan Allah, Nabi bercakap pasal hidup selepas daripada mati, Nabi bercakap pasal dosa pahala, Nabi bercakap pasal syurga dan neraka, Nabi bercakap pasal wa' dan wa'id, janji baik dan janji buruk. Ini bukan satu cakapan kosong, tidak. Nabi kata tidak, aku tidak bercakap begitu. Tetapi kamu dustakannya. Aku bercakap dengan keterangan yang datang daripada Allah, tapi kamu mudah-mudah saja kamu mendustakan tanpa sebarang keterangan. Di sinilah bezanya antara Nabi dengan musuh-musuhnya daripada kaum musyrikin. Bezanya, mereka boleh mendustakan sesuatu yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, tetapi Nabi bercakap dengan keterangan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jauh orang yang bercakap. Satu orang dia tidak mengerti sesuatu, tapi satu orang yang dia bercakap pakar. Bercakap atas sifatnya sebagai seorang pakar dalam bidangnya. Dia bercakap dalam bidangnya, dia bercakap pasal bumi. Dia tahu apa yang ada dalam bumi. Dia sentuh, dia tengok saja bumi. Bumi ni layak ditanam pokok-pokok. Pokok apa yang sesuai untuk ditanam. Berapa tak sesuai untuk dibuat bangunan. Bumi ni ada emas dalamnya. Ini pakar, dia mengerti. Tetapi mudah saja datang orang yang tidak mengerti kata bohong, cakap saja je, cakap. Ini orang tidak mengerti. Bagaimana Nabi nak menghadapi masalah ini? Nabi disuruh supaya memberitahu kepada mereka perbezaan antara Nabi dengan musuh-musuhnya. Nabi ala bayyinah maknanya dia bercakap dengan keterangan, dengan bukti. Dan bukti yang paling besar sekali ialah Al-Quranul Karim. Quran. Apabila seorang ini bercakap sesuatu dan dalilnya ialah Quran, maka tidak ada lagi dalil yang lebih besar daripada dalil Quran. Quran merupakan sumber ilmu. Bagi siapa saja yang berpegang kepada Al-Quran ini, maka dia tidak akan sesat. Tidak akan sesat. Jika dia orang sakit, dia berpegang pada Quran, Quranlah merupakan penawar baginya. Penawar hatinya yang buta dengan hidayat, penawar sakitnya, sakit badannya. Juga Al-Quranul Karim boleh memberi kesihatan, boleh dijadikan ubat. Al-Quran
Al-Quran merupakan penunjuk jalan, Quran ubat, macam-macam lagi Quran ini. Orang yang bermasalah selesaikanlah masalah mereka dengan Al-Quranul Karim. Ini yang ada pada Nabi SAW dan tidak ada pada kaum musyrikin. Katanya qul, katakanlah. Qul ini dalam surah Al-An'am ini paling banyak sekali qul banyak. Biasanya qul ini disuruh Nabi supaya cakap dan cakapannya ini dituju kepada kaum musyrikin, ditujukan kepada mereka supaya mereka dapat memahami satu konsep baru yang sebelum ini tidak ada pada mereka. Qul inni ala bayyinatin min rabbi, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, yakni Al-Quran daripada Tuhanku. Bayyinah maknanya keterangan, bayan. Dalam tabligh dia ada bayan maknanya satu keterangan. Bayan ini ceramah dianya. Ini satu keterangan. Bayan, seorang bercakap bila dia boleh beri bukti satu demi satu. Ini namanya bayan. Kalau tidak dia panggilnya bercakap. Ini bersembang, bual. Tapi bila bercakap sesuatu semuanya dengan keterangan, fakta, namanya ini bukan cakap main-main ini. Ini namanya bayan. Ini Nabi ini. Wa kadzabtum bihi, sedangkan kamu mendustakannya. Aku bercakap pasal keterangan, bercakap pasal fakta, bercakap pasal kebenaran, dalil. Tapi kamu mudah saja tiba-tiba kamu bohong. Mudah saja kamu bercakap macam itu. Jadi bila nak dipertemukan, tidak akan bertemu sama sekali. Dua jalan yang berlainan. Satu jalan ke surga dan satu jalan ke neraka. Nabi mempunyai keterangan apabila bercakap pasal hak agama. Agama terbagi kepada syariat, terbagi kepada akhlak, terbagi kepada akidah, akhlak dan syariat. Semua sekali ini dia tidak akan bercakap tanpa bukti, tanpa dalil. Tetapi orang kafir tak ada. Orang kafir tidak ada. Apa yang ada pada mereka ialah mereka berfikir bagaimana untuk nak hidup. Itu saja. Bagaimana untuk nak makan. Mereka tidak berfikir bagaimana untuk nak mati, apakah seharusnya mereka lakukan dalam dunia. Tak pernah fikir. Wa kallabtum ma indi ma tasta'jiluna bihi, tidak ada padaku apa yang kamu minta segerakan dari azab saksa. Kaum musyrikin Quraisy, musyrikin berbagai-bagai, mereka berhadapan dengan Nabi, berbagai-bagai permintaannya. Antara permintaan mereka ialah dalam surah Al-An'am ini bagian akhir sekali akan disebutkan apa yang diminta oleh kaum musyrikin daripada Nabi. Mereka minta, qul in kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Sesudah habis jalan, Nabi gunakan semua jalan untuk dakwah mereka supaya mereka beriman kepada hidup semula selepas mati, beriman kepada adanya balasan baik dan jahat buruk, beriman kepada adanya surga neraka, beriman kepada wahyu Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka pun barangkali tak mahu dah bercakap panjang-panjang. Mereka kata begini ajalah ya Muhammad. In kana hadha huwal haqq min 'indik, kalaulah benar apa yang kamu cakap itu betul-betul bayyinah, betul-betul keterangan berdasarkan kepada fakta datangnya daripada Tuhan, fa amtir 'alaina hijaratan minas sama', cuba kamu turunkan hujan batu ke atas kami. Turun hujan batu daripada langit. Yang kami minta itu. Degilnya mereka tidak kata kalau ini benar datangnya daripadamu, maka kami sedia menerima. Tetapi kalau ini tidak benar, itu boleh tahan. Tetapi terlalu kasar apabila mereka katakan kalau benar perkara ini, kamu sila turunkan hujan batu. Fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim, ataupun turunlah ke atas kami azab yang sangat menderita, sangat pedih. Itu kata mereka. Artinya tahap sudah sampai pada peringkat yang terakhir sekali, iaitu mereka yang terkunci, mata hatinya tetap terkunci dan tidak boleh dibuka. Hatta Nabi pun tak boleh buka bila mata hati itu sudah terkunci. Inilah hakikat yang ada pada mereka. Nabi menjawab permintaan supaya diturunkan hujan batu, supaya diturunkan azab segera ke atas mereka. Nabi kata, ma tasta'jilu nabihi ma indi ma tasta'jilu nabi, tak ada padaku apa yang kamu minta segerakan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku hanya menyampaikan saja
jika kamu ingin segerakan perkara ini, maka dunia ini bukan tempatnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mahu supaya perkara itu disegerakan. Ya, ada setengahnya disegerakan kerana hikmat yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di antaranya balasan baik disegerakan kepada orang yang berbuat baik, ada, tetapi bukan segala-galanya di situ. Inil hukmu illa lillah. Hanya sesungguhnya Allah jua yang menetapkan hukum. Hukum ada orang yang dalam dunia ini kita lihat tidak sekata, tidak sama. Tidak sama dari sudut usianya, dari sudut cara berfikirnya, dari sudut kesehatannya, dari sudut rezekinya. Semuanya ini tidak sama. Hukuman ini siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Penentuan ini adalah penentuan yang sangat adil dari sudut dunia ini. Adil kerana hidup di dunia kepada manusia seumpama ini sudahlah cukup adil. Sudah adil. Kadang-kadang keadilan Allah Subhanahu wa taala kita lihat dia dikenakan seksa. Keseksaan itu adil dikenakan kepadanya kerana pada hari akhirat dia akan diselamatkan. Ada di antaranya orang yang dosanya tak banyak, dia bayar sekarang dah gaji dia ni. Bayar sekarang. Besok dia tak ada apa-apa lagi dah. Besok bayar gaji, bukan bayar gaji, kena seksa ke atas dia sekarang. Pasal apa? Hari akhirat nanti dia tak ada apa-apa lagi dah. Oleh kerana itu, ada kot setengahnya walaupun dia ada pahalanya terlalu sedikit, dosanya terlalu banyak. Jadi kalau begitunya beri kepada mereka ni kesenangan untuk dunia ni, pada akhirat akan dikenakan sepenuh kesaksaan terhadapnya. Kan ini adil. Ini adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah sangat nak bagi nikmat besok pada hari akhirat sebab dia sikit sangat umpamanya. Boleh jadi begitu. Jadi ini bagi Allah Subhanahu wa taala adil, tapi manusia tidak mengerti perkara ini. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu tetap kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Yaqussul haqqa, dia menerangkan kebenaran. Wa huwa khairul fasilin, dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Lain-lain daripada Allah tidak mampu untuk membuat keputusan perkara yang berkenaan dengan akhirat kerana manusia tidak tahu. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi, katakanlah sekali lagi kepada mereka, beritahu, law anna indi ma tasta'jiluna bihi, kalau ada pada aku kuasa untuk menurunkan seksa yang kamu minta disegerakan itu, kamu minta hujan batu, aku ada kuasa, aku turunkan segera, selesai masalah. Ini kamu duk minta, kamu desak aku supaya turunkan hujan batu, tak ada pada aku. Kalau ada pada aku, katanya, laqudiyal amru baini wa bainakum, selesailah perkara yang sedang berbaki antara aku dengan kamu. Wallahu a'lamu bizzalimin, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap orang yang zalim. Tuhan Maha mengetahui bagaimana cara hidup mereka, bagaimana cara berfikir mereka, kemudiannya ke mana mereka akan pergi pada hari akhirat nanti. Jadi kalau begitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dia yang membuat keputusan, tetapi aku tidak. Nabi dalam ayat ini hanya dinyatakan sebagai penyampai, sebagai tabligh, muballigh, dan tak lebih daripada itu. Dan dua ayat yang kita baca ini memperkukuhkan lagi bahawa Nabi tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menentukan seorang itu baik dan buruk. Tidak ada. Baik dan buruk ini datangnya daripada siapa? Datangnya daripada manusia itu sendiri. Manusia hidup di dalam dunia ini tidak betul jika ada orang menyatakan dia hanya seperti bulu di udara, mengikut angin, ke mana dia diterbangkan maka ke sanalah dia pergi. Tidak betul juga begitu. Tidak betul. Sebab manusia mempunyai iradah. Dia tidak hanya ditentukan oleh angin, tapi dia sendiri mempunyai keputusan sendiri, dan tiada siapa pun yang boleh menguatkuasakan perjalanan hidupnya. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh. Jika Nabi boleh menentukan hidayah kepada manusia, maka Nabi lah orang yang pertama sekali berkorban untuk kepentingan untuk memberi hidayah kepada manusia. Tapi Nabi tidak mempunyai itu. Jadi oleh kerana itu ayat ini menyatakan kepada kita bahawa doa adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Kerana inilah jalan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala yang masih terbuka. Apabila jalan ini tertutup, maka tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Jalan doa dan jalan ibadat. Seterusnya wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha.